allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadiyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Tengok muka surat 10. Tengok Tengok kitab kita muka surat 10. Bahasa sifat wujud. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bahasan sifat wujud, yaitu wajib syara' di atas kita, i'tiqad di hati kita akan bahwasanya Tuhan itu tentu dan sungguh tiadanya. Tengok sampai situ. Qala musannif rahimakumullah. Bahasan sifat wujud. Kita masuk dah bicara bab Tuhan. Nak ingat kali apa dia Tuhan? Tuhan itu zat yang wajibal wujud. Zat yang wajib ada. Apa itu zat? Dirilah. Kita panggil zat. Nak panggil diri sagi wahang seka macam orang, maka kita panggil zat. Apa maksud Tuhan? Zat yang wajib ada dengan sifat kesempurnaan dia panggil. Yang bernama ia Allah. Tu berkena nah. Jadi Allah itu nama bagi Tuhan. Jadi jalan nak kenal Allah macam mana? Dengan kita belajar sifat-sifat yang ada di zat Allah Ta'ala tu. Tu dia panggil tu. Jadi ulama susung siap-siap. Wujud, kidam, bakar. Nak baca mana dulu apa boleh? Ulama susung beri mudah. Sebab apa? Sebab nak bahas satu perkara kena ada dulu. Kalau kita buka-buka baca mukhalafah boleh. Tapi saja ulama susung saja. Bukan maksud wujud ni dulu patut ke kidam tak. Ulama susung sebab apa? Nak bahas satu benda kena ada benda dulu. Jadi nak bahas ni hak perkara pertama pegang wujud dulu. Tengok sifat nah. Bahasan sifat wujud. Apa dia wujud? Iaitu sifat. Apa maksud sifat? Maqama bi ghairih, itu maksud sifat. Barang yang duduk di benda lain dipanggil sifat. Maka sifat Tuhan wujud tu ada di zat Allah Ta'ala. Wujud tu dalam bahasa Melayu dia tahu apa? Dia panggil sebagai ada. Ada itulah sifat. Ada tak Ustaz Zamri? Ada. Yang mau nampak ada tu kan nampak aku. Umar nampak aku deh. Nampak aku. Ada tu dia panggil sifat apa? Sifat nafsiyah. Apa maksud sifat nafsiyah? Sifat diri. Deh. Bila ada seseorang tu macam saya ni. Saya ada. Maka sifat ada tu ada di saya lah. Cuma dia tak boleh nak nampak. Dia panggil benda amrun i'tibari. Menatang apa amrun i'tibari? Benda kira faham dia panggil. Maka ada tu juga sifat. Yang duduk pada Allah Ta'ala. Cuma ada Allah tak macam ada kita. Itu beza nah. Tengok. Qala musannif rahimakumullah. Bahasan sifat ada. Sifat wujud. Tengok. Iaitu wajib syara' pula dah. Kena wajib syarak entah apa? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang Tuhan janji pahala atas yang buat, dapat dosa kalau tinggal. Makna dia entah apa? Wajib atas kita ni mukallaf, syarak mewajib kita
Suruh apa? Di atas kita. Siapa kita tu? Yakni mukallaf. Nah, ingat klik. Siapa mukallaf? Manusia, jin, sama ada kafir atau Islam yang ada akal. Lagi balik. Tengoklah. Apa dia tu? I'tiqad di hati. Apa maksud i'tiqad di hati? Percaya dalam hati ni. Percaya nak apa? Akan bahawasanya Tuhan itu tentu ada. Nak pegang satu nah. Dan sungguh ada dia tu. Dan sungguh ti ada. Taukid kuat. Nah, kena pegang. Kata apa? Wajib ada. Nah. Kita diwajib atas syarak supaya pegang itu apa? Supaya hati kita percaya Tuhan itu ada. Kalau seorang tu dia kata Tuhan ada pun tak kata, Tuhan tak ada pun dia tak kata. Dia duk senyap. Itu dia panggil kafir juga. Kafir senyap dia panggil. Dia. Tuhan ada lah. Tu deh. Tuhan tak ada. Tu deh. Dia ketudih dia. Dia tak mengaku kata Tuhan ada, kafir. Sebab apa? Wajib atas kita i'tiqad Tuhan ada. Itu. Jangan nak kata tak tu deh. Hanya nak cari pasal. Wajib i'tiqad Tuhan ada. Tengok. Cumanya kata kena. Cumanya kena buat mari bukti. Mana bukti mu kata Tuhan ada? Kita kata Tuhan ada lah. Ada. Mana bukti? Bukti yang paling kita boleh paling kurang, dia panggil bukti ijmali. Dia panggil. Mana tanpa bukti ijmali atau dalil ijmali, dalil borong. Lepas dah lah. Mana tanpa weh? Baharu alam ni. Jawab tu. Tuhan ada. Mana bukti? Dia kata, ustaz ni dia royak kata ada, aku kata ada. Itu dia panggil orang taklid. Apa maksud taklid? Iman dia duk gini. Setengah yang doa kata kafir orang tu, tak sah iman. Sebab dia turut orang. Setengah kata pula dia kata kena, tak jadi kafir, tapi berdosa besar. Wajib dia pergi mengaji sampai dapat bukti. Paling kurang bukti macam apa? Baharu alam ni lepas lah. Jangan duk jadi turut orang. Naik tinggi sikit. Lepas pada turut orang tu, dia panggil dapat bukti ijmali. Apa dia? Tuhan ada. Mana bukti? Baharu alamin. Apa maksud baharu? Berubah-ubah. Bukan baharu tu koyak plastik deh. Bukan maksud baru tu bik kedai. Tak. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirun hadisun. Bermula alam tu jenis bahasa berubah-ubah. Tiap-tiap yang berubah itu baharu. Ingat. Apa maksud berubah? Tak payah tengok jauh. Tengok diri kita. Sebab tu lama kata, kenal diri kamu, kamu kenal Allah. Kenal kok mana weh? Kenal macam ni. Apa dia? Kita berubah lah. Berubah. Tadi aku duduk di baling. Kalau ni duduk keluar nerang. Berubah lah weh. Berubah lah. Gerak pergi mari. Tuhan tidak gerak, tidak diam. Kerana apa? Benda gerak diam itu baharu. Naik bala. Nah, tadi aku duduk tepat di sana, sini duduk tepat sini. Tu makna apa? Baharu lah. Tiap kerana benda baharu ni dia ambil tepat. Dua belah. Dulu aku ni semak. Muda-muda dulu, kan macam ni. Macam Rosyam No dulu. Betegi mau kata perasaan gambar kada apa. Zaman demo dulu semua kata aku semak. Lah ni tak semak tua lah. Nampak tak? Jadi berubah lah. Dulu tak ada janggut. Lah ni ubah janggut. Makna dia perubahan yang berlaku tu, boleh tak diri barang ni mengubahkan dirinya sendiri? Ya. Otak fikir klik. Boleh tak? Aku ni buat diriku sendiri beri jadi muda ketua, boleh tak? Tak boleh. Akal tak terima. Maka wajib pada akal kenapa? Fikir tu harus pada akal kita ada tukang. Wajib pada akal ada tukang yang mengubahkan dia.
Yang jadi tua sampai muda, yang hidup kepada mati, yang demam kepada sehat, yang sehat pada sakit, yang tak COVID pada COVID, yang tak PKP kepada PKP. Jadi beranda yang jenis mari tu, boleh tak diri perkara tu buat dia diri? Tak boleh terima. Maka mesti ada tukang belakang yang buat. Macam tok dalam ni, wayang kulit tu. Jadi tiap-tiap pergerakan yang berlaku, matahari naik ke timur, turun ke barat, esok naik ke ni, siapa tukang awak naik pergi mari? Tuhan. Siapa awak naik kawan muda jadi tua? Tuhan. Tu dalil, kata dalil ijmali. Boleh dah lah, lepas dah lah. Lepas tekok daripada orang jadi orang taklid tadi. Baru naik darjah 1. Tak hurai lagi. Kita nak cari hurai apa? Hurai secara tafsili. Nah, orang ijmali ni dia jawab apa pun, Allah kudrat tak? Ya, Allah kudrat. Mana bukti? Baharu alam ni. Kalau orang lawan lagi, aku tak tahu dah lah. Jadi gitu. Hati jadi gitu. Kerana tu kita mengaji lagi. Mengaji secara tafsili. Hak tu sunat saja. Ni sunat ni. Ni boleh faham kata ijmali tu lepas dah hak wajib. Nak reti lagi, kena mengaji secara tafsili, hurai sebutir-sebutir. Ni nak hurai sebutir-sebutir lah. Nak PKP pak dah. Tu payah tu. Bah nak reti gelak cik. Mari 2-3 bulan pula bengong pula. Aduh. Teruk sungguh aku tak reti. Ni baru nak masuk tajuk kat setahun kita mengaji, baru masuk tajuk wujud. Faham lah. Jadi faham lagi ni, kita kena mengaji sebab wajib. Wajib tak tahu mana, boleh beri bukti tak apa dah. Satu lagi, kita mengaji supaya kalau ada bangkangan iktiraf, hati tak jadi goyang, kena mengaji tafsili. Hurai sebutir-sebutir dengan dalil akli atau dalil nakli ayat Quran. Dalil mana wujud, hurai sutir-sutir, beri kejap. Mana mukhalafah, hurai sutir-sutir. Tu dia panggil secara tafsili. Tengok kita. Qala musannif rahimahullah. Bukan tak ada. Tengok. Dua kena pegang. Satu, wajib dalam hati kita pegang, Tuhan tu ada. Satu. Nombor 2, wajib juga kita pegang kata apa? Tuhan tu tak ada. Tu tengok tu. Nah. Kena kata apa? Tuhan tu tak ada. Tak ada tu tak ada di Tuhan. Nak koyak gina. Kita makhluk ada dua kita. Pertama, ada dan tak ada. Kerana tu kita boleh mati dan boleh hidup. Boleh ada, boleh tak ada. Sebab apa kita ada? Kerana Tuhan nak biar ada. Tidak tak wujud saya. Sebab Tuhan nak biar ada timbul. Jadi kita kata apa? Kerana jadi makhluk, dia ada dua-dua benda. Adapun Tuhan, dia ada, dia kunci dengan tak ada. Luar gitu. Maka ada itu wajib. Tak ada itu mustahil. Tak ada itu istihalah. Tak ada itu mustahil. Mustahil tak masuklah akidah. Sebab perkara mustahil bukan baharu dan bukan koding. Koding podak, baharu podak. Nak lihat kena? Kita berkira cara saja benda mustahil tak masuk dalam akidah. Dan kena wak mari bukti. Bukti gena mu kata Allah wujud. Ni dia bukti dia. Bukti mana yang mu kata Tuhan tak ada. Ini bukti dia. Jadi kita kena pegang dua, 3 pegang. Satu, Tuhan tu wajib ada dan Tuhan tu wajib tak ada. Benar tak ada tu tak ada di dia. Dua leh. Dan bukti dia. Dia faham lah. Jadi 3 bukti. Qala musannif rahimahullah. Faham tak faham apa hanguk lu. Malam-malam ni reti lah tu. Tok guru ustaz tak boleh mengertikan. Allah boleh beri suluh lah hati nampak. Kita boleh nampak insya-Allah. Cuma kena rajin. Aku duk pening sebab PKP ni malah lah ni. Esok berhenti pula dah. Apa bulan pula tak tahu dah. Tengok nah. Pegang lah. Tuhan wajib ada. Mana bukti? Baru ala ni. Asal lah. Lepaslah berdosa. Nah. Apa dia? Tunjuklah bukti apa pun. Ni, gelap, cerah, sejuk, panas, mati, hidup yang duk berlaku ni, berubah-ubah ni. Kemarau pula dah ni. Baru ni hujan. Semua benda ni keluk ni menjadi dalil kata Tuhan ada. Salah tu.
Cara tu. Dan tak ada. Dia tu ingat. Tengok lebih. Bukan tak ada. Maknanya tak ada. Kena pegang juga kata tak ada. Sebab apa? Dia tak macam makhluk. Makhluk dia dua. Ada dan tak ada kita. Kerana tu kita boleh berubah. Tuhan tak. Dia ada semata. Perak masuk tak ada. Tak ada buang. Kita ada duduk di kita, tak ada duduk kita. Faham gitu? Tadi panggil sifat wujud Tuhan kena bahas gitu. Maka dalil mana? Dalil baharu ala ini. Dia kata. Wa amma burhanun. Dalam mata kita kata. Dan ada pun dalil. Apa dalil? Bukti. Wujuduhu ada. Dan dalil dia kata wujudnya. Wujudihi ta'ala. Dan wujudnya Allah Ta'ala. Fahudusul alami. Maka iaitu baharu alam ini. Apa dia? Dalil bukti kata Tuhan ada tu apa dia? Baharu alam ini. Apa maksud baharu? Berubah-ubah. Dulu mula-mula UMNO pegang. BN. Lepas BN kalah naik PA. Lepas PA. Tu tak? Menunjukkan semua demo tu baharu ke koding. Baharu lah berubah. Tak lama siapa dia pula tak tulis. Paling ni Sultan pula. Sultan Ahmad. Jadi apa? Maka berubah-ubah tu tunjukkan kata apa? Kerajaan kita ni pun baharu juga. Cuma satu yang saya tak sedap dengar. Apa perkataan dia? Hak lain bagus juga. Banyak bagus hak baru ni. Satu saja. Kita mesti menang. Hak tu tak syok. Nak lawan siapa dia menang weh. Kita belum menang. Tak boleh kata insya-Allah Allah Taala beri selamat. Sebab apa Tuhan beri jadi bala? Banyak bala turun ke nabi-nabi rasul dulu tajuk apa? Kerana mereka bercabang-cabang syirik pada Allah. Maka sebab apa Allah bala turun? Tuhan aku saja buat benda ni sah. Nabi Nuh bala ka turun, tak sedar royak aku saja boleh bala. Tuhan nak suruh mengesahkan dia. Bala ke bencana ke apa bila lega ke bila sakit ke tak boleh buat apa, yang aku saja boleh beri bekas. Tu dia panggil sah. Maka dia beri kita qawi. Minta kalau boleh cakap bitukar sikit saya cakap live ni. Salah tak salah tanya tok guru tengoklah. Kalau kita kata kita mesti menang, kita tak menang lagi. Menang mu lawan apa dia? Apa? Frontliner mu ni dengan karantin kita, dengan vaksin kita boleh lawan ke? Tak boleh. Yang boleh bilega Allah. Jangan cakap takut jadi cabang. Kita kerana kita karantin lah akan berhenti Covid. Tak. Mu karantin perhabis pun Covid boleh masuk melain dengan izin Allah. Kena reti ni lah. Cakap pun kadang-kadang jadi tak sedap tak. Ni tu Perdana Menteri ni. Tukar sikit insya-Allah. Tuhan beri selamat kita. Boleh lagi sedap dengar. Tuhan saja. Vaksin ke, kuarantin ke, PKP ke. Tuhan nak beri tak lewat bernama. Tuhan suruh nak mengesahkan dia. Tu dia beri bala. Kita mengaji tauhid kena royak kita. Allah musannif rahimakumullah. Gitu nah. Gini. Beginilah maksud. Nak royak ke nak? Ulama hurai beri. Nak beri kita mudah faham. Daripada perkataan ulama. Maka ulama pun buat hurai beri. Apa dia tu? Wujud artinya ada. Yakni ada Allah Ta'ala. Wujud tu bahasa Arab. Terjemahlah bahasa Melayu ada. Ada apa dia? Ada Allah, yakni Tuhan. Begitu. Ada tu apa? Ada tu sifat. Sifat apa dia? Sifat nafsiyah. Perkara sifat tu darjah apa? Darjah amrun iktibari. Duk di mana? Duk di zat Allah Ta'ala. Selesai dah. Nah, gitu. Lawannya, lawan bagi tak ada tadi. Lawan bagi ada tadi, tiada. Kira awak apa weh? Lawan tu. Ni sakit, payah aja sakit. Ada ustaz mengajar orang asli. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Sak-sak dia kata. Apa pasal duk lawan? Lawan-lawan jadi tak ada klik. Ku tak lawan, ada boleh jadi. Pening lah. Kita nak royak lawan tu nak beri faham ya.
Kalau nak gimik lemah di bukit, nak kena hak betul, kena ada hak bekok. Kalau tak ada hak bekok, nak kena mana betul. Dia kena ada betul. Sebab tu adalah kira mik lah juga tak ada tu. Kita duk kira ada Tuhan. Tu tak ada tu tepi, tak masuk lagi dah. Tengok. Lawannya tiada. Tu zaman-zaman lu mengajar ni. Boleh mengapa di mulut. Ingatlah dia bukan suruh mengapa, dia suruh faham. Nah. Ila akhiri. Panjanglah wujud artinya ada, lawannya tiada, dalilnya baharu ala ini. Macam saya ayat sini lah. Maka percaman. Apa maksud percaman? Bukti. Ni. Mana buktinya? Ilmu tauhid ni bab Tuhan ni dia kena buat bukti, bukan pada ikut orang taklid dia panggil. Mana bukti dia? Nak mendatang bukti supaya kejak di hati kita Tuhan tu ada sungguh. Tengok. Maka percaman kita kata ada Tuhan itu ialah kerana telah kita yakin bahwasanya alam ini baru adanya. Betul tak? Alam ni baru tak? Barulah, berubah sedia. Tengok ni. Tu dia masuk baru, bukan masuk koyak plastik lah. Lama tajuk lain baru juga. Ni. Alam ni lama ke baru? Apa? Kodim ke baru? Baru. Lawan bagi baru kodim. Nah. Bukan lawan bagi baru lama. Yang buat itu, pening kepala lagi. Langit ni lama lah. Dia bukan tajuk lama, dia tajuk dia kodim dan baharu. Maka langit ini juga baharu. Tuhan royaklah Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang telah menjadikan langit dan bumi. Jadi bila benda kena jadi, maksud dia baharu lah. Apa maksud baharu? Tak ada kepada ada. Tuhan janji dalam Quran tak? Itu dalil kata langit tu baharu. Bumi ni pun baharu. Mana dalil? Tuhan ayat dalam Quran. Tuhan kata apa? Allah lah yang telah menjadi. Bila masuk benda jadi, dia mengambil dua pihak. Apa maksud? Dia ambil dari tak ada kepada ada. Maka langit dan bumi baharu juga. Tu maksud baharu, berubah-ubah tu. Tengok. Kita yakin dah bahawa alam ini baharu adanya. Tengok. Maka tetaplah tak sah pada pikiran akal. Ni sebab apa kita bahas ni? Supaya nak ambil bukti. Bukti kata apa? Bukti kata Tuhan tu ada. Bila nak ambil bukti Tuhan, nak kenal Tuhan payah kena makhluk. Nak kenal Tuhan, kena bahas makhluk. Apa dia? Bahas barang yang dijadi Tuhan. Kok tu lagi. Maka kita pun tengok, kena tengok makhluk ni tengok. Kita fikir alam ni, banyaklah alam ni luas lah. Segala masya Allah dipanggil alam. Maka tetaplah tidak sah. Apa maksud tak sah? Akal kita fikir tengok, tak boleh terima. Pada pikiran akal, kata alam ini ada sendirinya. Boleh terima tak weh? Alam ni ada sendiri. Ni geng amalan semula jadi ni. Bak tu lah TV kadang-kadang cakap, inilah alam semula jadi. Mana ada alam semula jadi? Semua warna alam Tuhan buat. Semula jadi ni apa dia? Diri dia tu sendiri buat. Gila kan panggil. Kita tak ada, tiba-tiba lompat cuh biar ada. Boleh tak daripada benda tak ada? Boleh. Akal boleh terima tak? Tak boleh terima. Ni badan kita ni. Nah. Sebab tu Allah Ta'ala buat ayam. Ayam mari di mana? Dari telur. Orang daripada iman ni. Ada jenis telur, ada jenis beranak. Ada pokok jenis tumbuh. Jadi tumbuh, bertelur, menetah, beranak. Siapa yang belakang tu? Yakni Tuhan. Boleh tak jadi diri? Tak boleh jadi sampai sudah. Tak terima akal. Kerana apa tak terima akal? Sebelum timbul itu, apa maksud belum timbul? Waktu tak timbul lagi no.
Di waktu di alam mungkin lagi tu. Ialah dikatakan sama berat. Apa maksud sama berat? Bukan berat timbang ni. Sama berat ke arah ada dan tak ada kita ni. Sebelum jadi dunia ni, dia satu mungkin lagi, satu alam lagi, dia panggil alam azali tu. Dan bila nak jadi tu dia panggil perenggan, dia antara nak jadi tu dia panggil waktu imkan. Di situ tu semua makhluk hak duk jadi ni daripada dulu sampai kiamat ni, dia panggil di tengah-tengah sama berat. Sama ada nak ada atau tak ada. Mana waktu tu tak ada lagi lah. Ni dalam percaturan Allah nak beri timbul atau tidak timbul. Jadi benda tu ada lagi kosong lah. Bila kosong di sini dia kata sama berat. Sama berat kat mana? Nak timbul pun berat tak? Nak tak mau timbul pun sama berat. Kita pokok bumi langit ni. Tu dia kata tu. Kau fikir otak. Dia kata. Dia kata kerana sebelum timbul itu, timbul benda semua ni. Waktu bila? Waktu di alam mungkin lagi tu. Alam nak jadi atau tak mau jadi. Gitu. Dikatakan sama berat hala timbul dan tidak. Faham ke? Kita semua ni dipanggil alam mungkin dulu kita ni. Belah timbul pun berat, belah tak timbul pun berat. Kalau Tuhan kena timbul, timbul. Hak timbul ni dia. Hak tak timbul, Tuhan tak beri timbul. Tu dipanggil kita dulu di alam mungkin gini. Sama berat 50-50 ya. Bukan berat timbang, berat ke arah timbul dan tak timbul. Ni bahasa tu lah. Sebab tauhid nak royak. Dia alam azali, alam baharu. Di terenggang tu dia panggil alam waktu imkan, waktu mungkin itu. Kita lah makhluk semua ni. Bahkan berat ia sebelah tak timbul. Sebab memang tak ada apa. Bahkan berat belah tak timbul. Sebab apa? Memang kosong waktu tu. Kita semua makhluk ni. Langit, bumi, orang semua ni. Ni, tengok. Dia suruh fikir otak. Kerana ia asal. Apa maksud asal? Asalnya kosong semua kita ni. Bukan Tuhan buat siap-siap. Kita ni dah. Bukan maksud dia Tuhan buat sejak azali. Bukan macam tu. Tuhan takluk berkehendak tu. Takluk patut padan saja. Pada berbuat mungkin waktu azali. Benda timbul lagi. Benda tak timbul lagi. Dalam plan dia panggil. Nah. Jadi timur-timur benda ni semua ni macam orang buat plan lah. Hatak nak buat rumah sebutir, dia buat hatak warna biru. Dinding warna merah, nak buat tahun 2023 ni 2021. Dia nak buat hatak warna biru, dinding warna merah, tiang warna hijau. 3 parti dah lagu. Nampak lagi? Nak buat bila weh? Nak buat 2003. Ada rumah ni? Tak ada lagi. Faham ke ni? Pak cukup 2003 esok. Timur macam mana? Timur macam tu. Hatak warna biru. Dinding warna merah. Tiang warna hijau. Jadi timbul saya macam ni. Ustaz ni macam ni. Tok Imam kita semak macam ni. Cikgu Allah semua ni. Bila lagi tu? Waktu mungkin dululah. Tu kalau dia nak timbul, hak tak timbul, tak timbul. Tu dia panggil kosong lagi waktu tu. Bukan Tuhan buat siap. Mari tu sini dah. Kita macam pelang saja. Maka duk timur mari tu benda Allah pelang waktu imkan, waktu mungkin lagi tu. Ni tengok kalau musannaf tengok. Sebab tu dia kata apa? Kerana ia asal. Benda kosong lagi waktu tu kita ni. Berat ke timur dan tak ada. Dan tak timur. Tapi berat ke mana? Berat belah tak timur lah. Sebab memang tak ada waktu tu. Dia kira. Maka dengan hal sebegitu pun timbul jua. Dalam keadaan tak ada apa, tengok-tengok timbul sungguh. Ini dia ni. Dengan musyahadah butir mata. Ada langit, ada bumi, ada Ustaz Zamri. Tak ada. Ada Dr. Mahathir, ada Muhyiddin Yassin. Tak ada. Ada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Jadi tu benda tu timbul tak? Timbul juga. Nak ayat gitu. Maka tetaplah hurai kita. Dengan ada yang mengadakan, maka tetaplah
siapa yang beri timur ni? Mesti ada tukang yang beri timur. Bukan boleh beri timur sendiri. Tu dipanggil apa tu? Bahas cara akal dia panggil. Maksudnya suruh bahas cara akal nak ambil apa? Nak beri kejap kata Tuhan tu ada. Ada macam mana? Kita tengok bahkan benar baharu hak kita bahas ni. Tengok. Maka itulah siapa dia? Tukang yang beri timur ada sejuk panas orang semua ni. Tuhan sekalian alam. Maka kita percaya gitulah. Timur pula molek tak? Kalau jadi orang, pala duk atas semua. Kalau timur sendiri, selerak tabak lah. Kalau ayam, jadi ayam. Dia tak jadi itik. Kalau itik, jadi itik. Tak itu. Molek tak? Susung. Tentu ada tukang. Ya. Yakni, Tuhan sekalian alam tu otak boleh, akal boleh terima. Maka apabila kita perhati sekali lagi. Ambil contoh sekali lagi tak? Dia kata ilmu kalam ni kena banyak contoh. Dan ilmu tauhid pula otak kena berjalan, kena mikir. Dia tak macam kita mengaji tafsir pun dengar ceramah hadis apa. Tauhid ni otak kena jalan. Sebab tu mengaji tauhid dia tam lola 60 orang. Lepas tu tinggal 16, lepas tu tinggal 6 orang. Dia mengaji dia pening kepala. Ni tak masuk tanjizi coding, tanjizi apa lagi pakai gitu. Nak buat gena ni. Tak mengaji tak boleh dia wajib. Dia akidah. Mengaji orang putih senang. Salah pun tak apa, dia tak jadi akidah. Ada Pak Long tu dia cerita kisah orang naik motor. Naik motor jari-jari. Orang putih biasalah duk jalan kot tu nak ronda kot kampung lah. Orang putih naik bersekar lah. Sisih-sisih Pak Long tu berat terbalik belaga dengan orang putih. Orang putih tu jatuh. Pak Long tu tengok orang putih. Nak cakap orang putih Pak Long tu pun. Dia kata, sorry. Dia kata. Dia kata, rain little. Hujan sikit-sikit, jari-jarinya. Dia kata, I look, break no eat. Dia kata. Nak buat gena hujan jarinya, saya tengok, break tak makan. Tu dia kata, I look, break no eat. Tu dia tepuh lu, I'm sorry. Orang putih mudah ya, tak payah mana. Dia mau duk kacang kerusuh, habis duit, mari aku nak hajar beri. Tak payah mana macam tu ya. Lu tu tengok. Break tu break lah. Break no eat, break tak makan. Ya lah. Kalau hujan rinya, rain little. Little tu sikit-sikit. Tak payah mana. Ini kacang mengaji habis duit. Ya tauhid tak mau mengaji dah. Hak ni nak tanya lah kubur dah. Jawab. Orang putih faham apa tu? Dia faham apa tu lah. Bukannya payah mana. Dia mau kata kisah orang tua seorang. Dia sesak orang putih rono-rono. Orang putih jenis berjalan. Jumpa maklum seorang duk gobek pinang. Prak. Dia kata. Dia tanya orang putih lah. Jauh lagi pada pekang. Maklum tu tengok muka dia. Tak tu deh. Dia kata. Tu dia. Orang putih tu kata dah berjalan sesak 3 hari dah. Tambah 2 today 2 hari mapuh. Malah kalau Musa rahimahullah. Gitu. Ingat tebang kita semua map kata orang putih belakang. Maka apabila kita perhati sekali lagi. Dia suruh perhati tengok, tilik fikir. Tilik dengan mata, nazar dengan otak fikiran dia panggil. Sebab apa ni fikir ni? Dapat pahala tak? Dapat pahala. Otak dapat pahala, mata dapat pahala insya-Allah. Hati kita pun dapat pahala hari ni. Mata dapat pahala tengok kita. Sebab nak fikir akan Allah. Ilmu yang paling mulia ilmu tauhid. Sebab ilmu mengenal akan Allah Ta'ala. Gitu. Dia suruh perhati sekali lagi. Perhati sebab apa? Nak cari dalil kata ada tukang yang buat kita ni. Yakni Allah tu. Nak bukti kata ada Tuhan tu. Sifat Tuhan ada tu. Ya. Iaitu buah-buahan masalan. Contohnya misalnya seperti buah-buahan ni. Moktan, durian, lasak, dokong, duku. Ayolah. Lo ni tebang berapa dah? Tebang dokong mahal. Dia mau tanah malah getah. Dia mau tengok getah apa murah sikit tebang. Dia mau dokong mahal. Tebang dokong. Bawa nak besar dokong murah pada. Kek urat.
Dia motang-motang naik harga. Tanah motang, bona tua, murah pula dah motang. Tak laku langsung. Dia motang getah naik harga kelik RM7. Tanah-tanah getah bawah besar tu, getah jatuh pula dah. Lalu dia motang musangking, tebang pula dah. Getah. Mapuh gitu ya kita ni dah. Pakak tebang getah tanah musangking, apa nak jadi tak tahu lagi dah. Tu kok kapung ku tanah getah musangking pun. Ni. Getah tebang habis dah. Nak makan darah apa tak tahu esok ni. Musangking pun tak tahu deh. Nak jadi geno tak ni. Oh. Esok buat sekilo RM2 mapuh kita. Kena makan. Tengok buah-buah kayu ni. Derialah sak mutang ni. Lah gitu. Buah ramai, buah apa ni. Ni dia pergi. Jadi benar-benar sini ni menjadi bukti. Bukti apa? Bukti kita nak mengenal Allah. Tengok makhluk, maka kita kenal Tuhan lah. Macam itulah. Bukan maksud dia buah tu macam Tuhan. Tak. Tukang tu. Nak kenal dengan sifat ada tu. Tengok. Iaitu buah-buahan. Masalahnya. Tengok. Yang baru timbul pada masa kita ada ni. Tengok. Tiap-tiap tahun tu baik. Pada yang walakong walasak wamanggih. Berlamak hak. Kalau nerang baling semacam lah. Sampai nak hangit makan. Tengok. Maka tiba-tiba. Tengok gitu. Dia semua fikir tengok. Maka tiba-tiba. Ianya buah tadi ni. Buah yang wadakong walasak tu. Baca kitab ni lama-lama lagi. Cepat-cepat kalau. Bahasa saya payah pula. Tengok. Bahasa Sanskrit. Yang sedang punya. Maka tiba-tiba. Fikir tengok lah otak. Ianya, yakni buah-buah kayu tadi ni. Tak lepas daripada bergerak dan diam. Betul tak? Buah kayu, deriam, muktan, lasak ni. Dia ada apa benda? Dia ada dua benda di dia. Apa dia? Gerak dan diam. Pokok kayu macam tu. Gerak dan diam. Nampak tak? Ni. Waktu dia luruh tu. Dia bergerak. Waktu duk tahu kata dia diam. Maka dia mengambil dua benda. Gerak dan diam. Dan bermacam-macam arok. Apa maksud arok? Barang yang menupang di buah tadi. Ada yang jenis. Arok banyak jenis. Iaitu jala durian tajam. Ada yang jenis kerah. Ada yang hitam. Ada yang merah. Ada yang biru. Buah lah. Tengok buah moktang banyak apa warna merah. Warna hijau. Itu semua arok dipanggil. Tengok. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna hitam, macam buah manggis. Semua tu dipanggil arok. Nampak tak? Macam-macam jenis. Maka tahulah kita bahawasanya kesemua yang bergerak atau yang diam itu tentu baru ada kesemuanya. Jadi benda yang jenis gerak dan diam, benda tu baru belaka. Nampak tak? Ni saya bergerak ni. Meja bergerak tak? Bergerak. Dia mau kata dalam laut leh. Di pantai Merdeka tu. Di tingginya puncak Gunung Jerai. Di balik sana Tanjung Dawai. Tahu? Tu duk bergerak sedia. Tak berhenti-henti. Geruk. Tak duk dia pun. Buat gini. Laut tu pun mengambil dua benda juga. Sebab dia baru. Mana buktinya? Gimik tiba cebok tengok. Perak cebok, tinggallah timba. Duduk diam. Elok tu pun dia mengambil gerak dan diam. Bila sebut gerak dan diam, maka makhluk lah ni. Maka makhluk tak semacam dengan Tuhan dia. Maka Tuhan tidak gerak, tidak diam. Dah nak apa? Tak tahu deh. Mana tahu? Maka tidak tahu, itulah tahu dalam ilmu tauhid. Ini tak tahu dah lah. Tapi kita boleh jawab lah. Boleh jawab. Tuhan macam mana? Tak gerak, tak diam. Ingat tu. Kalau benar bergerak diam, baru tengok tiang duduk diam. Kalau kita kocok, dia bergerak. Meja duduk diam. Tapi meja ni mengambil dua benda. Kocok dia gerak. Kita ni gerak dan diam. Maka semua ini baru lah. Baru. Maka Tuhan dia yang membuat benda baru, takkan macam kita. Maka Tuhan tidak gerak, tidak diam. Bila benda gerak diam, mesti dia mengambil ruang. Ni.
Maka Tuhan tidak mengambil ruang kerana Tuhan bukan jiring. Nah, sebab tu dia bahas tu. Kerana benda jiring mengambil ruang, tengok meja, mengambil ruang tubuh dia. Dan dia mengambil pihak kanan, pihak kiri, pihak belakang, pihak depan, pihak atas, pihak bawah. Maka Tuhan tidak kanan, tidak kiri, tidak depan, tidak atas, tidak bawah. Kerana atas, bawah, kiri semacam dengan meja ni. Maka Quran royak laisa kamislihi syai'un. Tak bersamaan dengan sesuatu apapun. Tu dia. Kalau kita baik kita sifat 20 tak? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Sebab tu kita kena bahas makhluk ni. Bila kena makhluk, Tuhan bukan macam ni. Bila orang kata Tuhan duduk atas, tak boleh kata lah. Kerana benda di atas, sepesiling ni. Ni. Jangan kata lah ayat Quran ada deh. Pula dah. Ayat Quran kata ala apa? Ar-Rahmanu ala. Di situ ada ulama bahas dah. Ulama ada dua jenis. Satu ulama salah, satu ulama khalaf. Tak itu. Kita sudah pandai lah. Mari hak lapis baru ni duk pelekeh dulu. Orang dulu reti dah kita lagi. Demo karang kita baca kita. Apa weh? Siapa pandai? Demo mek kertas kosong, tulis kitab tu. Ilmu demo 2-30 ilmu. Kita baca kitab yang dihajar oleh guru kita. Tolong menyapai pandai pula bapak apa kita. Tu pun jangan tikai orang dulu Orang dulu mek kertas kosong tulis kitab. Hurai ayat Quran hadis tu. Allah. Jangan lawan lah ulama hurai siap dah. Ulama dua jenis, satu salah, satu khalaf. Ulama salah, ulama yang 200 tahun kut Nabi tu. Dia mau kata kena Allah di situ bukan maksud atas, serah pada Allah. Jangan dah hurai. Tak apalah zaman dia orang tak hurai lagi. Mari balik belakang ni. Timur zaman kerajaan Abbasiyah Islam ni, orang berkembang ramai dah. Maka orang banyak ahli-ahli falsafah, orang pandai-pandai bercakap, orang yang kaji masalah dunia makhluk ni, dia mula nak hurai ayat mutasyabihah. Ayat Allah tu ada orang maksud Allah adalah atas. Allah tu atas. Dia boh gitu. Gitu. Ulama salah kata apa? Ini ayat mutasyabihah. Ulama khalah kata apa? Ulama khalah kata ulama belakang. Dia kata apa? Allah di sini bukan masuk atas, tapi dia takwil apa? Dia takwil terus. Takwil apa? Takwil memerintah. Sebab apa? Sebab ada orang hurai dah. Hurai kata Allah duduk atas. Bila duduk atas, maka berdiri macam kita. Dan dia pihak atas bagi kita. Ming dah lah. Dah kau ni? Dah, dia mula dah lah. Jadi gitu. Jadi bila macam tu, ketika tu wajib atas ulama takwil ayat mutasyabihat supaya tak timbul kekeliruan. Dia takwil ayat tu, iaitu atas di sini maksud dia ialah memerintah. Yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas. Dia takwil ayat tu terus sebab takut timbul kekeliruan. Sebab bila sebut tangan, ada ulama kata tangan ni, ulama anak murid tanya pula, ada jari tak? Jari yang layak. Dia mula marilah. Di jari ada kuku tak? Kuku yang layak. Bukan pelik dah lah. Maka ulama waktu tu wajib atas dia takwil. Maka dia takwil ayat tu supaya tak kekeliruan. Waham sengkak Allah macam makhluk. Dia takwil kata apa? Iaitu kekuasaan Allah di atas kekuasaan. Tangan di situ bukan maksud tangan ulama salaf. Sama mudah tak? Tangan bukan maksud tangan, serah pada Allah. Tu ya faham. Buat kata apa? Ya ulama kita buat tangan di sini adalah kuasa. Dia takwil terus sebab takut timbul kekeliruan. Qala musannif rahimahullah. Tengok. Bila benda atas bawah kanan kiri, iaitu benda jiring berketul. Bahawa kesemua yang bergerak atau yang diam itu, benda gerak dan benda diam, ingat klik. Kalau benda gerak dan diam tu bukan dia lah.
Kalau kita klik-klik muah malam ni, duduk depan pintu kita ni, kepala lepas pada langit. Tangan dia sampai balik sana. Tangan balik sini, balik sini. Kepala kaki masuklah tanah. Hai, akulah Tuhan. Nak kena weh. Nak kena weh. Kita ingat kita mengaji nak. Tengok dia gerak ke dia. Kalau bergerak, makhluk. Kau duduk diam pun, makhluk. Dia senang tu. Mudah ya ni. Sebab tu bila kita tu najis, orang yang nak melihat Allah pada hari kiamat esok. Dia mari satu buak lepas daripada Dajjal, lepas daripada Ya'juj wa Ma'juj. Nah, habis pada tu golongan yang nak masuk syurga ni. Nah, Allah uji lagi. Uji macam mana? Demo nak melihat akan Allah. Mari satu malaikat, dia kata. Malaikat ni kita tu kata sekira-kira lubang ibu jari dia ni boleh penuh satu laut. Tu laut. Bukan laut ayak, laut ikan ni. Laut. Ini ayat macam mana laut dengan laut semacam itu ni. Saya tahu. Ibu jari dia ni, ibu jari malaikat tu besar tak besar? Ni lubang ni saja ni besar laut tu. Laut Indi, laut Afrika apa? Atlantik, Pasifik tu. Dekat masuk syurga sana ni. Dia tanya pula, "Wei, kamu cari siapa? Apa yang kamu sembah?" "Kami menyembah Tuhan kami, yakni Allah." Dia orang merupa, malaikat merupa besar jari ni. Jari saja besar laut tu, badan tak sebesar mana. Akulah Tuhan Allah. Maka orang beriman kata apa? Maha suci daripada mensyiriatkan Allah. Sebab apa? Kalau besar gitu Allah bukan besar. Tu dia. Au yattasifa bisigari awil kibari, atau bersifat ia kecil atau besar. Tuhan tak besar. Pula dah. Lepas lagi, mari satu lagi. Kamu cari apa? Cari Tuhan kami, Tuhan Allah. Mari malaikat nombor 2 ni. Dia kata sekira-kira jari ni 7 butir laut. So mana? Bukan jari sajalah, badan tak kira lah, jari saja. Akulah Tuhan, dia kata. Tu dia teh tu. Jangan pakai otak kita nah. Sungguh kau tak nak beri. Kalau otak mau tu. Mengaji tauhid lama. Tuhan belakang. Jangan buat gitu. Ni jangan duk tebang nah. Tuhan boleh buat belakang nah. Tengok. Dia teh lagi tu. Maha suci Tuhan lagi. Tu. Baru boleh melihat wajah Allah. Sebab tu tak nak royak macam mana. Cuma kita mengaji cara tu lah. Di teh orang yang akhir-akhir. Tuan-tuan buka kitab tu najin jumpalah. Mengaji kitab tu najin pondok ada lah. Kisah macam mana? Orang yang nak melihat wajah Allah tu. Sebab tu nak kita gini pening pala nak mesti ligat. Nak cari dalil. Supaya kita jangan kena tipu dengan syaitan. Qala musannif rahimahullah. Jadi kita hurai nak. Maka tahulah kita, bila kita tengok buah kayu semua tu ada warna merah, ada warna biru, ada gerak, ada diam. Deh. Bahawa kesemua benda yang basah bergerak atau yang diam itu tentu baru ada kesemuanya. Kerana apa? Kerana gerak diam itu kita tak terima kata sedia. Benda gerak diam tu boleh terima tak? Kata dia koding. Kalau koding takkan semacam dengan kita. Kita pun mengambil gerak dan diam. Kerana beberapa dalil. Otak kita boleh fikir siap. Dalil kita ayat sana ni. Benda bergerak dia ni, dia jenis jiring. Bila jenis jiring, dia berketuk. Bila berketuk, dia bertepak. Bila bertepak, dia boleh belah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi berbilang-bilang. Jadi wahdaniyah pun dah. Mukhalafah pun dah. Dah lah. Mula lah. Banyak benda lah. Macam baharu belakang lah. Tu dia panggil. Kalau gerak diam, maka dia jenis baharu. Ingat gitu. Seperti meja ni, ita ni, tiang ni, kerusi ni, mengambil gerak dan diam. Bila gerak diam, dia mesti mengambil tempat nak ni. Bila mengambil tempat, dia mengambil pihak kanan, atas, depan, bawah.
Bila dia mengambil atas bawah depan belakang, dia mesti berketul. Bila berketul, mesti boleh belah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di mana wahdaniyah? Dia tolak tu klik. Maka di situ tolak wahdaniyah, tolak mukhalafatuhu ta'ala li hawadisi. Banyak dah lah. Maka sifat Tuhan royak tak macam tu. Tengoklah qala musannif rahimahullah. Maka tentulah benda yang bergerak atau yang diam itu baharu juga. Benda jenis gerak diam baharu. Pegang hak tu. Nah, kerana kita tengok ni mana? Dengan dalil butir mata tuan-tuan tengok. Dalam dunia ni dua benda ni, gerak diam lah tengok. Mana ada benda ni gerak tak diam? Sama ada di kocok ke di mana? Bumi ni kita kata duduk diam. Tu gepak bumi gerak. Tak ada benda ni, maka semua ni adalah makhluk. Kena. Bila benda gerak dan diam, makhluk. Dan bila benda gerak diam, mesti dia mengambil tepat. Maka mengambil tepat, makhluk. Tuhan tak mengambil tepat. Bila ada pihak kanan, kiri, depan, belakang, makhluk juga. Kerana Tuhan tak kiri, depan, belakang. Gitu deh. Tengok. Qala musannif rahimahullah. Kerana kesemua jiring. Ni. Apa maksud jiring? Benda yang boleh bahagi. Ini jiring ni, ketul ni. Tubuh kita ni, jiring ni. Saya ni bukan seorang ni. Nah, hakikatnya saya berbilang-bilang. Kalau kerak 2, 3, 4, 5. Cuma jangan cakap bengong lah. Ustaz Zamri mari orang. Saya mari berbilang-bilang. Bodoh tu. Saya royak seorang lah. Sebenarnya hakikatnya saya boleh belah 2. Maka saya jadi 2. Kerana saya jenis jiring tubuh saya ni. Ketul lah. Tubuh. Kalau kerak kau ni jadi 2. Kalau kerak kau ni jadi 4. Kalau kerak kita jadi 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kita bukan jenis kodim, kita baharu dan jiring. Bila jiring, kita ada gerak diam, depan, belakang, atas, tepi. Takkan Tuhan macam kita. Di situ dalil tu. Gitu. Mustahilah nak lepas daripada keduanya. Bila sebut benda jiring, tak terima akal dia nak lari daripada gerak dan diam. Nampak tak? Boleh tak? Ada dalam dunia ni benda hak tak gerak diam. Bawa royak ke aku nak hurat tengok. Ada weh? Bawa royak tengok weh? Ada tak? Tak ada leh. Tak ada leh. Masjid dia, dia motor dia, menteri kocoh tengok, utuh guru lah. Dia mengambil gerak dia. Bila sebut jiring gerak dia, maka zat Tuhan dia bukan jiring. Gitulah tu. Tu dalil macam tu lah tu. Macam tu nak cari, kena Tuhan macam tu saja. Nak cari lagi, boleh jumpa di Tanjung Rambutan. Boleh jumpa. Jadi sekat tu sudahlah, duk terak pergi cinta pelama. Aku nak cari lagi. Tak boleh jumpa ke darah dia. Boleh jumpa lah. Dia mau buat mari baju besi boh itu. Heret buat pergi sana. Sakat tu saja syarak suruh buat. Supaya kita kejap. Sebab apa? Kita tengok ni. Maka kita pun pegang kejap kata, Tuhan bukan jenis macam meja. Tuhan bukan jenis macam tiang. Tuhan bukan jenis lantai warna biru macam ni. Kerana biru ini arak yang menupang pakai pada kapek ni. Tuhan bukan jenis pak sagi. Kerana pak sagi itu arak yang menupang pada bikin itu. Tuhan bukan jenis bulat. Kerana bulat itu adalah arak yang duduk di jang. Maka bulat, dok bujur, dok keras, dok. Tuhan bukan jenis arak. Kerana arak jenis licin. Licin itu yang menumpang di ikan keli. Baiklah. Ikan keli licin tak? Licin. Maka licin itulah duduk di jiring. Jiring mana? Jiring. Sifat Tuhan tidak licin, tidak keras, tidak gemuk, tidak hijau. Tidak hijau, tidak putih. Kerana bila hijau, iaitu arak yang menumpang di benih repah. Kalau merah adalah arak yang menumpang di bendera PBBN Parti Bersatu. Kalau warna biru, biru arak yang menumpang, aku sebut tiga-tiga, ada semua. Yang menumpang di mana? Di bendera BN. Jadi Tuhan biru kuning tak? Semua tu baharu. Situ kena Tuhan. Bila duk bahar Tuhan belah ni kuning, merah, putih, pun kenapa buat tu lah. Senang saja. Kalau mari orang mengajar kita lah, ya Tuhan merelik ke, putih ke, bujur ke, lekar ke, itu semua benda baharu Tuhan tunjuk kita. Lembek ke, kerah ke, bujur ke tak. Macam tu lah faham. Faham macam tu, sudahlah.
Nak cokong tu baik bukan boleh, sebab tidak boleh mengenal akan hakikat akan yang kodim. Yang kodim mengenal akan hakikat yang baru. Kita tukang kasut, kita kenal dah hakikat kasut yang kita buat. Kita kenal. Balah mana tali macam mana, dia pula mana paku berbutung. Tapi kasut kenal kita dah. Kasut kenal kita pening. Faham lagi. Jadi Tuhan dia mengenal kita tak ujung rambut sampai kaki. Kita tak boleh kenal syarat mewajib kenal tara tu. Yalah, Tuhan bukan kuning, bukan merah, bukan biru. Kerana biru, merah, kuning itu arak yang menupang di baju. Bukan jenis bulat, kerana bulat tengok menupang di bola. Bukan lepeh-lepeh putih jane. Gitu ya. Payah nak tampak tara tu, ya sudahlah. Syarat suruh tara tu. Jangan nak tinggi sangat. Tinggi jatuh pokok lagi. Tengok. Habis nak. Ni golongan baru-baru ni kupu pening kepala. Baru ni mari di Betul Lapan, baru ni geng satu geng. Kok ni, geng kok ni. Mari beli tanah di kampungku. Mari beli tanah tu, dia berhenti di kedai makan. Dia ayat kata kita semua ni yang ada di dunia ni semuanya anak luar nikah. Beladah. Sebab apa anak luar nikah? Adam dan Hawa tak menikah. Dia kata, buatlah weh. Dia nak buat ajaran baru lah. Mujur polis takak. Polis mari satu teruk gimana tu. Menikah daripada menikah sampai 6 orang. Ada ajaran kau ni kau tahu. Kau seorang kalau negara kau ikut nu. Pening pala kau pun. Yang aku pening masuk kampungku pula tu beli tanah nak buat pondok situ. Ajaran macam tu nasib baik polis kita takak. Orang repot-repot takak. Wah, dia boleh menikah 6 orang ni. Dia mau kata Nabi Adam tak menikah dengan Siti Hawa. Menikah tak menikah dengan mas kawin dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa kata tak menikah? Jangan nak pegang tak ketahuan. Hak ni ajaran mari masuk ni. Kita pegang hak kita. Al-Sunnah wal Jamaah. Lain pada tu melencong jangan. Tu tok guru pesan kalau orang hajak mungkin mengaji gi. Menadah kitab ke apa. Kalau orang hajak pergi meratik lah gelap pun jangan cari pasal. Ni ada ni pergi hajak meratik. Nak naik makam. Ni. Nak naik beri tinggi. Baik hajak pergi kedai makan cokot tiaw. Lagi sana. Silat-silat sesak mampu ajaran sesak. Ni. Tengok kau lampu sanai rahimakumullah. Jaga molek. Dia kata bila kita naik makam tinggi ni syarat tak kena lah. Kita dah alang lain dah. Mana ada syarat tak kena. Nabi Muhammad sakit pergi semayang lagi. Sayyidina Umar ni pun Sayyidina Ali pun semua semayang semua sampai ke mati. Mari hak lapis hak mana sesat jangan duk ikut. Hak jangan pegang hak tu. Hak tu semua sesat belaka tu. Kalau lain pada hak Nabi hajar kita jangan turun. Dia kata. Beginilah. Habis dah. Aku baca panjang sikit sebab nak PKP. Nak PKP nak PKP nak ingat boleh ingat sebutin ni berjadilah. Faham tak? Kita lepas tanggungjawab. Faham wujud tak apa dah. Beginilah berlebih kurang. Maksud perkataan ulama. Dia ayat depan ni. Dalilnya, ulama hajar bagi kita faham. Kita baca satu habis ni sikit ya. Buktinya ada baharu alam. Dia kata. Dalilnya ada baharu alam ini. Dalil apa? Dalil ada tu. Apa dia? Mana bukti dia? Yang ni dalil dia. Baharu alam ni. Lepas dah lah. Ila akhiri sampai habis. Maka jadilah pada bicara wujud 3 kali wajib. Perbahasan bab wujud ni saja 3 kali wajib kita kena reti. Wajib syarak tu. Tak belajar ni dosa lah. 3 wajib. Di atas kita. Di atas kita ni. Satu wajib. Hak ni wajib kita belajar dan pegang. Satunya i'tiqad. I'tiqad di mana? Pegang dalam hati, kaya dalam hati. Ada Tuhan satu, yakni wajib kita pegang Tuhan tu ada. Deh. Keduanya, satu lagi pula. Kena i'tiqad entah apa? Bukan tak ada. Tak ada tu pun tak ada tu pun
kena i'tikad. Bukan tak ada tu tak ada lah. Kita kena i'tikad Tuhan ni ada satu, wajib. Satu lagi wajib juga kita i'tikad tak ada pada Tuhan. Oh dia pening nak dua lah. Nah. Ketiganya tahu dalil percaman. Nombor 3, mana bukti dia mengkata Tuhan wajib ada. Mana bukti dia Tuhan tak ada. Jadi apa weh? Jadi ada 4 perkara. Wajib ada, wajib tak ada, dalil hak ni, dalil hak ni. Jadi 4 benda wajib atas kita ketahui. Kalau tak ketahui belajar berdosa kita. Kalau di Kuala Neran ni tak ada orang mengajar tauhid, wajib hijrah tu baik kok ni. Kampung apa kok ni weh? Kalau kok senang lagi kok ni. Wajib hijrah sebab dia ilmu asah. Ilmu usuluddin. Cuma mengaji dia tak syok sikit. Sebab pening kepala musim ligat. Kena mikir nah. Kalau tengok TV senang. Tambah pula filem Melayu ni aku tengok baru ni. Aku tak tengok habis dia, aku tengok tajuk je. Rahimah tanpa rahim. Apa tajuk bodoh gitu. Tu pun maklum tak boleh nak mari dah sebab rahimah tanpa tajuk belah mana rahimah tanpa rahim aku ingat tak apa. Esoklah Jamil tanpa Jamilah gitu. Tu pun jangan kita ni Melayu tengok putih mata apa terbaik, mengaji tak boleh. Sebab episod yang ke-100 lebih dah. Jangan terbang. Tajuk kita Melayu semua jenis tu ya. Hak baru ni terbaik pula ni, rahimah tanpa rahim. Aku ingat tajuk apa? Buatlah tajuk lain sikit malu korang ya. Benda kok lah king pun boleh buat terbaik. Tengok kalau musuh ni. Tu pun jangan tengok apa meleleh. Kek. Ada tengok TV drama Melayu teriak. Sedih tengok. Belakang dia bukan sungguh. Mengaji tak ada nak pergi dah. Dulu ni ada filem Keling. Aku dah ingat lagi. Filem Keling ni dia boleh jadi ular. Abang jadi ular, adik jadi ular, tak biasa jadi ular, menatu jadi ular habis. Episod sampai beratus-ratus. Jadi ada maklum mengaji tak boleh nak mari. Sebab apa? Sebab tak ada dah. Waktu mengaji tu filem tu terbaik. Drama tu terbaik. Drama jadi ular. Sebab ular nak tukar jadi babi. Bila nak mengaji tak ada. Aku cukup gerak kita tengok lagi. Buat filem bodoh-bodoh belaka. Tengok buatlah filem bermanfaat sikit. Kalau laki bini nikah dua, dia buat kisah laki dengan bini kelahi. Tak siapa mau tak buat filem lah orang nikah dua jadi molek. Tu. Buatlah filem kali aku nak tiru. Mun tengok filem Melayu, kalau menikah dua mesti berkelahi berapa episod. Lepas tu nak molek macam mana kita? Sampai bila tak boleh kita tak ada harapan. Cuma tengok sebab orang rajin tengok TV ni orang Tina. Dia mau tengok TV apa tengok tu. Bila menikah dua berkelahi. Sebab filem tu buat kisah kelahi. Cuba buat kisah baik. Sama-sama tidur, sama-sama masak nasi bila lelaki. Lepas tu sama-sama cari bertambah seorang lagi jadi 3. Baru kita boleh menikah. Lain ni tobat pakai dak lah. Tengok cerita Melayu ni. Tajuk apa aku tengok lah menikah dua tu. Berkelahi siang malam. Kalau adik-beradik buah getah. Tak ada filem nak pergi serenuk langsung. Sedangkan Nabi Hajar menikah 4 boleh. Nah, cara mana boleh kira cara. Barulah menikah ni tak boleh tak ada harapan lah. Tak ni pakai sudah gitu. Orang Tina pula. Kalau bab lain tak apa, bab menikah dua dia mau marah sangat. Saya biasa royak kat orang Tina, saya kata gini. Sebab apa mau tak beri lelaki mau menikah dua? Dia mau jawab apa? Sebab takut merebut kasih. Saya kata tak, dia tak akan rebut kasih. Rebut kasih ni rebut kerusi lah. Saya kata kalau ahli parlimen rebut kerusi suruh sebab satu kerusi. Barisan Nasional lawan dengan PAS dulu. Satu kerusi tu ya. Bila mari PAS menang kalah hak kawan tu, tu boleh marah suruh sebab satu kerusi. Ada pun 4 kerusi bukan rebut kerusi. Hak nombor 1 kalau mari nombor 2, dia tak akan rebut tempat nombor 1, dia duduk nombor 2. Betul tak kata Imam? Mari hak nombor 3 pun dia tak akan rebut kerusi hak nombor 2. Dia duduk tempat nombor 3, duduk tempat 3 sampai mati. Mari hak nombor 4 pun dia duduk nombor 4, tak lompat ke darah ni tempat nombor 1. Sebab pun nombor 1 ni payah sangat nak kira ni.
Jadi tuan-tuan ni klik kecek dengan bini gitu. Kalau berani lah, aku tak berani. Beri dia makiah gitu tengok. Demikianlah. Melawak sikit-sikit dia. Demikianlah dikiaskan yang lagi-lagi hingga akhir macam itulah juga kidam baka mukhalafah pun Allah Ta'ala sedia tak baru dalil. Allah Ta'ala kekal baka tak binasa dalil. Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lihwadis tak semacam dengan segala yang baharu dalil. Semua ada dalil dia. Sampai habislah, sampai kalah. Allah Ta'ala bersifat perkata tak bisu dalil. Gitu dia panggil. Yang lagi-lagi pun kena buat mai bukti juga. Baru terkandung dalam 50 aqaidul iman tu. Hingga akhir. Maka janganlah saudara-saudaraku, kata musoneh, memadai dengan semata-mata hafal ya. Jangan dah hafal saja. Wujud kidang baka mukhalafatuhu ta'ala lihalis. Wujud artinya ada lawannya tiada. Entah apa maklum today. Kena reti faham suti-suti itu. Nah. Jangan semata-mata hafal dan lancar pada lidah saja. Jangan lancar lidah ya. Tapi tak faham apa sebuti. Dengan tak nampak. Tak nampak macam tadilah perbahasan tadi ni. Pada mata hati. Bila saya royak tadi tuan-tuan bin Nawar bayar nampak. Bukan nampak seketul gitu, nampak faham dia panggil. Nak nampak benda tak boleh nah. Nampak faham tu. Nak hak tu sebenarnya bukan suruh hafal pandai di mulut. Macam kita baca Fatihah dah. Mengaji tauhid ni faham tu. Bila royak Tuhan ni dia kata Tuhan tinggi yo. Bukan dia tinggi tu macam galah. Dia faham lah tu. Tuhan warna hitam. Hitam tu Arab menupang di baju. Dia reti dah tu. Tengok, dia baik. Dia panggil apa tu? Faham macam tu lah tu. Bukan suruh sebut di mulut saja. Tengok. Maka sentiasalah. Apa dia ni? Orang yang bahasa hafal dengan mulut ni. Mulut hafal lidah saja. Dinamakan muqallid. Apa muqallid? Orang yang taklid tu orang. Allah ada. Mana dalil tu ni? Allah kudrat tak kudrat. Maka bila orang muqallid ni, dia duduk dalam khilaf ulama yang saya baca tadi. Berlalu sakat tu dulu. Bahasan sifat kidam, tahu bila pula nak mari tak tu wallahu a'lam. Tengok pipi ni dah dia. Kalau Allah berkata, kalau kata kerajaan kata tak ada apa, bulan depan boleh start pula. Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa 'alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.